Selepas setahun menerajui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu. Presiden Parti Amanah Negara Amanah yang mesra disapa sebagai Abang Mat ini menghadapi pelbagai cabaran termasuklah isu kekurangan beras tempatan di pasaran dan terkini isu bidang pertanian dimonopoli warga asing di negara ini. Ikuti perkongsian pandangannya mengenai beberapa isu berkaitan kementeriannya serta politik kepada pengarang berita kanan Nur Azam Abdul Aziz, penolong pengarang berita Yusmizal Dola Aling dan wartawan Muhammad Khairil Ashraf Muhammad Khalid untuk Cafe Ahad minggu ini. Saya setakat ni tak hadapi masalah dengan para pegawai lah. Semua memberi kerjasama. Soal kecenderungan pegawai itu kepada incline politik mana itu hak mereka. Tapi sebagai menteri di kementerian ini, saya tak hadapi masalah di sudut bersama dengan mereka lah dalam membuat satu-satu apa yang diputuskan oleh kabinet, apa itu kabinet mesyuarat. Masalahnya ialah bila belum ni beras tempatan ni senang dah sebutlah ditambahkan di Lembah Kelang ni korang laku. Sebab dia RM26 sekampit. Beras import tak jauh harga daripada beras tempatan ni. Dia dalam 32, 33. Tapi bila India stop ekspor beras putih, beras import ni melambung naik sampai RM40, RM32. Jadi orang cari beras tempatan. Jadi bila orang cari beras, bukan dia cari beras tempatan, dia cari beras murah. Maidin kata sebelum ni beras lokal ni kadang-kadang dihantar balik sampai naik bubuk. Orang kurang gemar lah. Sebab orang kita ni bila sebut jenama luar je dia sukalah. Kalau nak pakai apa jenama pakaian semua, dia akan cari Gucci. Kalau beg tangan dia akan cari Hermes, Birkin, tu kononnya jenama tu hebat kan. Jadi gitu juga hak beras ni. Tapi bila harga import ni begitu tinggi, maka mereka cari beras tempatan. Jadilah shortage itu. Kemudian pula isu beras ni paling berat berlaku 2014. Tapi zaman tu tak ada TikTok. Jadi tahu pegawai kerajaan tahu, kabinet tahu gitulah kan. Sehingga lahirnya Bernas dan Lembaga Padi dan masa tu Lembaga Padi dan Beras Negara bertukar kepada Bernas dan sebagainya. Sekarang ni bila ada TikTok main, bila naik harga, dia kata 2 bulan lagi beras tak ada. Menyebabkan orang beli secara panik. Bila jadi secara panik, yang 2 beg dia beli sampai 4. Yang guna 1 beg dia beli 3 atau 2, menyebabkan berlaku shortage. Maka kerajaan kena buat intervensi. Intervensi itulah dengan beras kita guna misalnya kerajaan, hospital, polis, kem tentera semua pakai beras import supaya beras tempatan ni berada di lambak dalam diletakkan dalam pasaran. Masalah beras ni akan selesai? No. Ila yaumil qiyamah masalah makan ni. Sebab dia akan berlaku. Saya sebut selalu zaman Nabi Yusuf AS 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Sehingga bapaknya sendiri Nabi Ishak dikatakan daripada Jordan datang minta gandum ke Mesir. Artinya salah makanan. Itu juga dalam Sayyidina Umar yang paling tegah dalam melaksanakan hukum. Dia tangguh hudud kerana kemiskinan dan kemarau menyebabkan banyak orang mencuri. Perang masa Jepun perang dulu, kan kita, mak bapak kita makan ubi kayu kerana beras tak ada. Jadi orang kata bilakah masalah beras akan selesai? Dia boleh meredakan. Sebab dia bergantung pada faktor-faktor yang berbagai. Kita di Malaysia ni, dululah kita kata, saya tak mau blame pemerintah yang terdahulu. Buat apa kita nak, orang kata gelut, nak tanam padi sebab beras import murah. Tapi sekarang saya letakkan kepala pemikiran pegawai, saya sendiri dan rakyat kita letak, katalah 10 tahun lagi semua negara stop ekspor beras kepada Malaysia, kita mesti usaha cukupkan. Ini yang kita sedang tumpu hal beras ini. Sebab kalau kata kerajaan dulu, kenapa tak tumpu? Buat apa tumpu kalau beras import tu murah? Tapi sekarang bila naik melambung begitu,
kita kena cari jalan supaya kita cukup beras. Okey, sekarang beras dah reda, ayam dah reda, dia main masalah bawang pula. Sebab ini dia akan stok bawang hingga bulan Mac akan datang. Kita kena cari alternatif. Mardi kena berusaha kuat sekarang untuk dah keluar dah dan benih-benih baru yang sesuai di tanah di Malaysia. Kalau bawang reda esok, mungkin dia datang hal lain pula. Kawasan yang sama, kalau kita yield dia, hasil dia naik, dia boleh cukup. Kita tengok macam saya duk bawa sekarang ni bersama dengan kementerian ni lah, pegawai semua sekali. Kenapa kita pilih ala Skincan? Skincan dia boleh dapat 7 tan hingga 12 tan per hektar. Sedangkan di Madakada kita di sekitar 4 tan. Kalau kita 6 tan saja average, kita dah cukup. 7 tan kita dah boleh ekspor. Sekarang kita masih di peringkat 4 tan, sebab itu kita kena usaha dengan baja baru, pengairan, apa semua kena pergi ke hasil. Dan kita buka pula lagi di Sabah dan Sarawak. Dan Sarawak menawarkan lebih 50,000 hektar. Ya, kawasan ada, tapi bagaimana pengairan? Itu kita kena usaha lagi. Tapi kita boleh cukup bertumbuh. Dan sekarang ni yang di Pertuan Agong sendiri akan terlibat dalam hal padi ini, kerana kita nak jadi concerted effort untuk nak mencukupkan beras di Malaysia ini. Soal Bangla ni kita jangan ni, dia bukan soal padi atau sayur. Kita tengok market kita di ni Selayang, Siapa Gosai, semua lesen Bumiputera, tapi semua boleh dikatakan beri kepada mereka. Di Coket, nasib baiklah kita tak nampak berubah, sebab orang Melayu, muka Melayu, orang Aceh. Jadi orang kita ni banyak dapat dan sewakan, banyak dapat dan sewakan. Termasuk kita kata bendang, kan? Bila Bangla buat, hasil tinggi. Kenapa? Di sini kita lihat kena ubah cara kerajinan, pembajaan dan sebagainya. Dapat kepada Bangla 2 ekar ditanam sayur, bukan takat sayur subur. Anak dara kampung tu pun dia orang berkenan kat dia. Kita kena itulah, anak-anak muda kena terlibat dan kena tinggal buat usaha cara moden, cara yang kuat. Kena, bila dia buat sawah, dia buat sayur, dia bukan part time. Dia bekerja tanam sayur. Kalau dia nanam padi, dia kerja bendang. Kalau dia nelayan, dia seorang nelayan. Kalau dia ternak ikan talapia semua, kerja dia adalah ternak ikan talapia. So kita kena pergi ke arah yang dipanggil profesional lah, khusus itu. Kena jadi pembangkang balik ya. Komen sikit. Bila jadi pembangkang balik lah. Dia pembentang pembangkang lain dengan macam saya jadi Menteri Pertahanan dulu. Ramai orang komplain ceramah dah tak sedap. Tambah pula Menteri Pertahanan kita kena kita duduk dalam majlis keselamatan negara. Kita ada maklumat keselamatan apa semua. Kita nak bersyarah tu lagi payah. Takut dalam ucapan-ucapan kita tu ada benda yang OSA, ada benda yang perkara keselamatan, ya gitu juga kementerian ni. Jadi takkan kita nak mengumumkan penyelarasan harga ayam, kita nak balik mikrofon. Jadi tak kena. Jadi kena ubah sikap dan cara lah.